Macam mana mengikut imam takbir? Idza kabbara, apabila imam takbir, hendaklah kamu takbir, tetapi jangan kamu takbir sebelum imam selesai takbir. Mudah difahamkan bahasa itu? Mudah ke susah? Mudah. Apabila imam takbir, tak kira lah takbiratul ihram ke, takbiratul intikal ke, hendaklah kamu ikut takbir. Tapi jangan kamu takbir sebelum imam selesai takbir. Kan senang tu. Nak takbiratul ihram, tunggu imam selesai, Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Kalau bertobat, tobatlah. Ya Allah, aku tobatlah dengan kesalahan aku melakukan 5 benda yang Nabi benci dalam sembahyang berjamaah. Yang pertama, la tasbiquni birruku', jangan kau kejar aku masa aku nak turun pada rukuk. Jangan makmum kejar imam ketika nak rukuk. Nak selamatkan supaya jangan mengejar, macam mana? Rujuk pada hadis Abu Hurairah, habis Hurairah tadi. Idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'. Apabila imam rukuk, hendaklah kamu rukuk, tetapi jangan kamu bergerak rukuk sehingga anggota imam sempurna dalam rukuk. Itu cara nak ikut, bukan sebarang ikut. Kita pinjam kata-kata Ustaz Azhar Idrus. Dia punya perbandingan senang. Tunggu imam buat, baru makmum buat. Itu bahasa Ustaz Azhar Idrus. Dia nak kupas, nak sarah tentang hadis itu. Tunggu imam buat. Maksud tunggu imam buat, tunggu sempurna anggota imam, baru makmum bergerak. Itu tunggu imam buat, baru makmum buat. Sembahyang ni semakin kita kaji, semakin banyak sangat benda yang belum tahu ya. Kalau kita tak kaji, seolah-olah kita semua dah tahu. Itu masalah. Mengajilah sembahyang sampai di bonjol dia orang berhenti. Sampai kita mati baru kita berhenti. Sebelum mati jangan berhenti, jangan berhenti belajar tentang bab sembahyang. Ini masih dalam pergerakan asas zahir, belum lagi sampai penegak khusyuk. Tazallul, macam mana nak tazallul, nak khusyuk? Allah, masih jauh gitu tentang ilmu sembahyang. Kita masih dalam zahir itu pun belum kena lagi, belum nak betul sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'na munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa fahma wa anzilna minal ghaflah wa alhiqna bis salihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung lagi bicara tentang sembahyang berjamaah.
Siri yang lepas tapi terakhir kita baca ialah yang orang-orang yang tidak layak menjadi imam, iaitu tidak layak dia menjadi imam. Ada 4 jenis orang yang tak layak jadi imam. Saya ulang baliklah sebelum kita menyambung tajuk yang baru. Pertama, perempuan dan unsa tidak layak menjadi imam kepada lelaki. Stop. Tak boleh lah, tak boleh diubah-ubah lagi lah. Perempuan dan unsa tidak layak menjadi imam kepada lelaki. Sebaliknya adalah lelaki menjadi imam kepada perempuan dan unsa. Yang kedua, perempuan dan unsa tidak layak menjadi imam kepada unsa. Perempuan tidak layak menjadi imam kepada unsa, dan unsa pun tidak layak menjadi imam kepada unsa. Kritikal lah unsa ni. Antara dia pun tak boleh seorang menjadi imam. Perempuan dan unsa tidak layak menjadi imam kepada unsa. Yang ketiga, orang-orang ummi, iaitu orang yang tidak pandai membaca, tidak layak menjadi imam kepada yang qari, iaitu yang elok membaca Al-Quran, terutama bacaan Fatihahnya. Sebab bacaan Fatihah itu rukun di samping dengan bacaan-bacaan rukun yang lain, seumpama tasyahud awal, tasyahud akhir, selawat kepada Nabi melalui tasyahud akhir, dan salam yang pertama. Dia ada 5 untuk rukun qauli itu. Adalah imam itu fasih membaca kelima-lima rukun ini. Dia qari, pandai membaca pada 5 rukun-rukun qauli itu. Pertama, pandai membaca takbiratul ihram. Jangan melirik-lirik sampai serombong macam serombong kereta api lah. Dan juga jangan dipotong-potong, dipisah antara perkataan lafzul jalalah dengan sifatnya akbar itu. Allah Akbar itu sudah terpotong, dia adalah mualat. Maknanya imam tu pandailah menyebut takbiratul ihram itu. Itu kata pandai. Kemudian pandai pula membaca Fatihah dengan segala hukum hakam yang tertakluk dengan bacaan Fatihah. Pertama sekali, dia tahu tentang syarat sah membaca Fatihah, sama dengan syarat sah membaca rukun-rukun qauli. Yang pertama, kena dibaca secara lafziah dan didengar oleh telinga sendiri sekurang-kurang. Dan yang kedua adalah mualat antara satu perkataan dengan satu perkataan, satu ayat dengan satu ayat. Dan kemudian hendaklah dijaga segala huruf haramnya, tanda-tanda bacaannya. Bila semua itu dapat dijaga, maka layaklah dia menjadi imam mengikut ukuran awam. Makmumnya orang awam, imamnya orang awam. Masa awam tu macam orang kita lah, biasa kan. Kita punya imam tidak boleh diukur dengan ukuran qiraatus sab'ah. Orang yang qiraatus sab'ah ni orang yang mahir membaca Al-Quran. Dia belajar 7 cara bacaan dalam Al-Quran, 7 slang, 7 slang tak apa, 7 cara bacaan Al-Quran. Itu tinggilah dia punya ilmu tentang qari'nya tu. Yang itu tidak boleh kita jadikan untuk orang awam. Orang awam macam kita, masa keluar bunyi, ada syarat sah pertama, iaitu dibaca dengan lafziah, dan kemudian apa itu mualat, dan yang ketiga dibaca huruf, dijaga huruf haramnya, tanda-tanda bacaan, tanda-tanda tasydidnya, syaddah. Jangan perkataan yang ada syaddah itu dibaca dengan ringan dia. Iyaka itu ada syaddah,
Jangan dibaca dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alif di bawah iya, di atas ya iya. Itu hilang tak satu huruf sadar. Dalam tasyahud akhir at-tahiyyatul ada syaddah di situ. Jangan dibaca dengan at-tahiyyatul habis batal sembahyang. Sebab itu tasyahud akhir hukumnya rukun dalam sembahyang, kena wajib dibaca dengan betul, dijaga segala huruf haramnya, dijaga segala tanda-tanda bacaannya, dijaga panjang dan pendeknya. Mana-mana orang yang faham dan ada ilmu tentang benda-benda ini, layaklah dia menjadi imam, walaupun dia tidak sefasih orang Arab, tidak dapat menyebut sifat-sifat huruf itu seperti orang Arab menyebut sifat-sifat huruf itu. Macam mana pula orang Melayu boleh menyebut sifat-sifat huruf orang Arab? Kita bukan orang Arab, kita orang Ajam. Kesilapan dalam menyempurnakan sifat-sifat huruf itu tidak merubah makna. Bila kesalahan-kesalahan yang tidak merubah makna mengikut ukuran orang awam, salah dah. Macam ini tak usah ni mana, dia punya sin itu tidak ada hamasnya, keluarkanlah hamasnya. Hamas tu benda itu tak usahlah ditanya lagi. Itu sifat huruf, kita bukan orang Arab. Itulah ya tuan-tuan yang dikatakan qari, pandai membaca Quran mengikut ukuran awamnya, orang awam. Itu dia. Perkara tiga ni selalu sangat jadi isu. Kenapa tak nak datang masjid ni? Imam baca tak betul. Kau lah jadi imam. Oh ya, aku tak boleh, aku tak ada tauliah. Ada tak ada, kalau aku rasa kau betul, aku berhak jadi imam ke depan, selamatkan orang awam ni. Oh tak boleh. Kalau tak boleh jangan bising. Imam tu dah ada tauliah dah, bacaannya dah sudah ada semak dah oleh pejabat agama, jabatan mufti, wakil dah baca semak bacaan orang ni dah. Mengikut ukuran awam, okey, lulus dah. Tiba-tiba pandai-pandai pula bacaan imam tu tak sah. Jangan macam tu ya. Porak-porandu masjid tu nanti. Habis yang keempat, yang tidak layak jadi imam kanak-kanak yang tidak memayyiz, yang belum memayyiz tidak layak menjadi imam. Adapun kanak-kanak yang sudah memayyiz, walaupun dia memayyiz iaitu belum baligh, tapi kalau bacaannya dah qari, dah boleh membaca, tahu pula hukum agama sembahyang lebih kurang, umur pada 7 tahun 8 tahun, rupanya dah hafaz Quran dah. Ada orang kadang-kadang Indo lah, Indo sana, orang Arab lagi lah, baru umur 7 tahun 8 tahun dah hafaz membaca Quran, dah hafaz Al-Quran, bacaannya cukup qari, cukup cantik, dan mak dia dah ajar, papa dia dah ajar tentang hukum agama sembahyang, bolehlah jadi imam walaupun dia belum baligh. Habis itu yang kita dah belajar lah pada sidang lepas. Itu kaedah pembelajaran kena ada set induksi. Kementerian Pendidikan ada satu kaedah set induksi. Sebelum menyambung pelajaran baru, kena cuit sikit-sikit, ulang sikit-sikit pelajaran yang lama. Saya dah menyempurnakan, menyuit sikit-sikit pelajaran yang lama tu, supaya tidaklah menjadi kata hadis Melayu, berniat bulu kasar, hujung hilang, pangkal besar. Kena ingat-ingatkan balik. Dah ingat, oh ini dia yang kita belajar sini yang lepas. Kena Allah kita sambung. Baik, sekarang kita sambung tajuk kecil yang baru, syarat qudwah. Ini kena faham elok. Syarat makmum nak mengikut imam, apa syaratnya? Ada 12 ke 13 syarat ni. Kena patuhilah syarat-syarat ini. Jika tak cukup syarat, macam mana kita beramal ibadat tak cukup syarat? Tak sah semuanya, tak cukup syarat. Kena ada syarat sah makmum mengikut imam. Baik,
syarat qudwah yang pertama. Saya gunakan qudwah, maksud qudwah itu mengikut imam. Syarat mengikut imam. Qudwah itu mengikut imam. Okay, syarat qudwah yang pertama hendaklah bersamaan sembahyang makmum dan imam. Bersamaan pada sifat sembahyangnya itu. Berbeza pada niat tak apa. Imam sembahyang sunat, makmum sembahyang fardu, tak apa berbeza niat. Yang dikehendaki ialah bersamaan pada sifat sembahyang itu. Tak boleh berbeza sifat antara imam dengan makmum. Berlainan niat makmum dengan imam tidak menjadi qudwah atau tidak menjadi syarat qudwah. Boleh terima dah sembahyang berjamaah itu. Keterangan, ini keterangan bagi syarat qudwah yang pertama. Tidak sah sembahyang fardu di belakang orang yang sembahyang gerhana. Imamnya sembahyang gerhana bulan, makmumnya belakang sembahyang fardu zuhur, maghrib dan zuhur, fardu isya lah. Gerhana bulan ni tak ada waktu siang kan, pastilah gerhana bulan berlaku waktu malam. Imamnya sembahyang gerhana bulan, makmum sembahyang fardu isya. Aku tadi belum tanya waktu isya tadi. Itu sifat sembahyangnya sudah berbeza. Gerhana ni 2 rakaat tapi 4 qiyam. 2 rakaatnya tapi 4 kali baca Fatihah, 4 kali rukuk, 4 kali i'tidal, semua 4. Walaupun 2 qiyam. Tentulah sifat berbeza dengan sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur bila 4 rakaat, barulah 4 qiyam, 4 kali rukuk, 4 kali i'tidal. Tapi sembahyang gerhana 2 rakaat tapi 4 kali pula qiyamnya, 4 kali baca Fatihah. Sifatnya dah tak sama. Bila dah tak sama, tak boleh join. Kau lain, aku lain. Kau sembahyang seorang, aku sembahyang macam-macam, tak boleh sama. Okay, contoh, tidak sah sembahyang fardu di belakang orang sembahyang gerhana. Atau sebaliknya ni imamnya sembahyang fardu, makmumnya pula sembahyang gerhana. Itu terbalik. Sebaliknya pun tak sah. Atau melakukan sembahyang fardu mengikut orang yang sembahyang jenazah. Imamnya sembahyang jenazah, makmumnya sembahyang fardu. Tentulah tak sama sifat sembahyang tu, tak boleh. Atau sebaliknya macam tadi lah ya, imamnya tu sembahyang fardu, makmumnya pula sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah gaib kan, bukan ada mayat depan tu, ada ke tak ada. Bila sembahyang jenazah tak boleh, sebab sifat sembahyang tu tak sama. Sifat sembahyang jenazah walaupun sembahyang gaib, mayat tak ada kat depan, tak boleh menjadi makmum kepada orang yang sembahyang fardu. Sifatnya itu sudah berbeza. Atau sembahyang jenazah mengikut sembahyang gerhana. Dua-dua sembahyangnya bukan fardu ain, gerhana fardu kifayah. Sembahyang jenazah fardu kifayah, sembahyang gerhana sunat. Tak boleh juga sebab sifatnya berbeza. Atau sebaliknya, sembahyang gerhana tak boleh menjadi imam kepada sembahyang jenazah. Kesimpulannya, sembahyang antara imam dan makmum itu adalah sama sifatnya. Berbeza bilangan rakaat, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Nanti kita jumpa berbeza bilangan rakaat. Tetapi kalau niatnya yang berbeza, tak ada masalah, asalkan sifat sembahyang itu sama. Kurungan huruf ba, orang yang sembahyang fardu subuh mengikut orang yang sembahyang sunat pun tak boleh juga. Orang yang sembahyang fardu subuh mengikut orang yang sembahyang sunat atau sebaliknya. Orang yang sembahyang fardu subuh mengikut akan orang yang sembahyang sunat atau sebaliknya, orang yang sembahyang sunat imamnya dan sembahyang subuh. Ini apa maksudnya ni? Keterangan
masih dalam perkara satu. Dia keterangan yang kedua, keterangan alif tadi adalah gerhana tidak sah sembahyang fardu di belakang orang sembahyang gerhana, atau sebaliknya. Yang orang yang sembahyang fardu bukan subuh tu sah. Siapa yang pegang buku ya, bukan sorbah tu, tumpah tu sudah ada apa benda hitam lekat, dia sah, tak ada rubah kat situ. Orang yang sembahyang fardu sah mengikut orang yang sembahyang sunat. Ni kan sebab yang berbeza cuma niatnya saja, tapi sifatnya sama. Sembahyang fardu dengan sembahyang sunat itu sifatnya sama. Okey. Imam sembahyang fardu, makmum sembahyang tarawih, atau sebaliknya, imam sembahyang tarawih, makmum sembahyang fardu, boleh. Sebab sifatnya sama, yang berbeza cuma niatnya. Dan perumahan nurta, orang yang sembahyang tunai sah mengikut orang yang sembahyang qada, atau sebaliknya, imamnya sembahyang qada, makmumnya sembahyang tunai, sah. Atau sebaliknya, imamnya sembahyang tunai, makmumnya sembahyang qada, sah. Itu. Yang berbeza niat, satu adaan, satu qadaan, tapi sifat itu sama. Dalam kurungan dosa, sah mengikut orang yang sembahyang panjang, imamnya sah mengikut orang yang sembahyang panjang akan orang yang sembahyang pendek. Akan ini menjadi maf'ul, maknanya orang yang sembahyang pendek itu menjadi imam, orang yang sembahyang panjang itu jadi makmum. Boleh. Okey. Contohnya imam sembahyang sunat ya, sembahyang zuhur dah habis dah. Jadi seorang ni dia banyak sembahyang sunat, dia buat sembahyang sunat 2 rakaat. Tengah dia sembahyang sunat 2 rakaat tu, datang pula seorang masuk masjid nak sembahyang fardu zuhur. Dia mendekat pada dia, Allahu Akbar. Dia berdiri kat sisi dia, sisi rusuk sebelah kanan, cuma ke belakang sikit je tu punya, dia pun Allahu Akbar. Jangan pula imam tu kata, ish, aku sembahyang sunat ni, kata. Jangan cakap macam itu. Ataupun makmum datang, imam kau sembahyang apa? Tuan, kau sembahyang apa ni? Tak payah tanya, ikut je. Walaupun dia cuma sembahyang sunat 2 rakaat, tapi makmum sembahyang fardu 4 rakaat, boleh. Ya, orang yang sembahyang panjang mengikut orang yang sembahyang pendek. Atau sebaliknya, dia tak boleh. Dia sudah silap, kesilapan dia. Kawal mutu kitab ni tak apa nak cantik kan. Saya rujuk pada kitab ori, kitab Matlab Badil yang ori, orang yang asal lah, kitab yang asal, yang bahasanya itu bahasa Melayu lama, dan tidak ada pula tajuknya, tidak ada pula noktanya, tidak ada pula komanya, tidak ada pula berhenti, terus dia dibaca macam itu. Dalam kitab Badil yang cuma disebut sah mengikut orang yang sembahyang, orang yang sembahyang panjang boleh mengikut orang yang sembahyang pendek, tetapi sebaliknya tak ada. Kalau sebaliknya itu, orang yang sembahyang panjang, imamnya sembahyang panjang, makmumnya sembahyang pendek. Imam sembahyang 4 rakaat, sembahyang tunai, zuhur tunai 4 rakaat. Tiba-tiba makmumnya sembahyang qasar 2 rakaat. Jadi makmumnya sudah sembahyang pendek, imamnya sudah sembahyang panjang. Boleh ke? No, tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau sebaliknya tadi boleh lah. Imamnya sembahyang pendek, makmumnya sembahyang panjang, boleh. Nanti bila imam dah salam, makmum bangun dah, cukup kalau rekatnya kamu tu tinggi tu. Macam itu. Tetapi kalau imamnya sembahyang panjang, makmumnya sembahyang pendek, takbir sama-sama takbir, niatnya sama-sama niat sembahyang fardu zuhur, yang imamnya tamam, yang makmumnya qasar. Yang qasar adalah 2 rakaat,
Macam mana? Imamnya 4, makmumnya 2. Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Macam mana? Imam belum siap, dia dah keluar bulan dia. Imamnya belum siap sembahyang, kita siap dulu dah. Yang siap dulu ni biasanya apa? Imam, bukan makmum siap dulu. Tapi dia sembahyang qasar tu 2 rakaat, tentulah dia siap dahulu. Dia tak boleh. Okey tu ya. Kalau dia tarik rakaat akhir, dia rakaat akhir kita masuk, kita nak bayar. Alhamdulillah, soalan tu cantik. Tetap juga tak boleh. Jangan kita tengok orang ni sembahyang zuhur, takbirnya kita tunggu je. Dia dapat 1 rakaat, kita tunggu. Dia dapat rakaat, kita tunggu juga. Dia masuk rakaat ketiga, kita pun Allahu Akbar ikut dia. Boleh? Tak boleh juga. Tetap juga tak boleh. Sebab imamnya tu sembahyang panjang, kita nak sembahyang pendek. Okey, macam tu ya. Contohnya mengikut orang yang sembahyang zuhur akan orang yang sembahyang subuh, atau sebaliknya. Sebaliknya tu tak boleh lah. Makmumnya sembahyang subuh, imamnya sembahyang zuhur, tak boleh. Itu kesimpulan dia. Makmum sembahyang pendek, imam sembahyang panjang, tak boleh. Tapi sebaliknya boleh. Imam sembahyang pendek, makmumnya sembahyang panjang, boleh. Macam tu. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat qudwah yang pertama, hendaklah bersamaan sembahyang makmum dengan imam. Okey, sembahyang sama dalam bentuk sifatnya, bukan niatnya. Niat berbeza, tidak ada masalah. Habis. Yang kedua, syarat qudwah yang kedua, syarat qudwah atau syarat makmum mengikut imam yang kedua. Ini banyaklah, luas sangat dia punya bahasnya, dia punya keterangan. Sebab makmum kena ikut imam, tapi bukan sebarang ikut. Ada cara-caranya nak mengikut imam tu. Okey, cara-caranya itu dah ditunjuk oleh Nabi daripada melalui beberapa hadis Nabi SAW. Saya bacakan satu hadis yang pertama, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita ambil hadis ni di luar. Dalam kitab ni tak ada hadis tu. Dia dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbar, wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka', wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yusjad. Muttafaqun alaih. Nabi tunjuk 3 cara nak mengikut, 3 cara dulu, 3 perbuatan macam mana nak mengikut makmum tu akan mengikut imamnya. Pertama, macam mana nak mengikut takbiratul ihram, macam mana nak mengikut takbir. Sebab itu idza kabbara fakabbiru, Nabi tak sebut takbiratul ihram ataupun takbiratul intiqal, dia tak sebut umum. Apabila imam takbir, dahlah kamu takbir. Nabi nak tunjuk macam mana nak mengikut imam takbir. Yang kedua, idza sajada, idza raka'a. Yang kedua, Nabi nak tunjuk bagaimana makmum nak mengikut imam rukuk. Nabi tunjuk tu baru sampai. Dan yang ketiganya, idza sajada, apabila imam sujud. Yang ini pula, yang ketiga ni Nabi nak tunjuk pada sahabat macam mana makmum nak mengikut imam sujud. Bukan sebarang ikut, ada cara dia. Macam mana mengikut imam takbir? Idza kabbara, apabila imam takbir, hendaklah kamu takbir, tetapi jangan kamu takbir sebelum imam selesai takbir. Mudah difahamkan bahasa tu? Mudah ke susah? Mudah. Apabila imam takbir, tak kira lah takbiratul ihram ke takbiratul intiqal ke, hendaklah kamu ikut takbir.
Tapi jangan kamu takbir sebelum imam selesai takbir. Kan senang tu. Dan takbiratul ihram, tunggu imam selesai, Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Nak takbiratul intiqal, takbir berpindah dari satu rukun ke satu rukun, imam juga guna takbir Allahu Akbar. Dah habis dah imam menyebut Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Yang ini ramai makmum gagal. Yang pertama takbiratul ihram tu dia jaga sungguh-sungguh. Kalau imam tak habis, aku tak boleh takbir. Kalau takbir juga sembahyang aku batal, berdosa lagi, tak sah sembahyang. Bagus tu, itulah dia cara betul. Cara mengikut takbir, tunggu imam selesai takbir baru makmum takbir. Tapi sampai pada takbiratul intiqal, ada langkahnya habis. Contoh, kalau daripada berdiri tegak pada rukuk tu tak apa-apa nak sangat nampaknya sebab ada pendek perjalanan tu. Cuba tengok nanti ketika selepas i'tidal nak turun pada sujud, imam takbiratul intiqal panjanglah sebab pergerakannya panjang jauh kan, daripada berdiri tegak pada menyembang muka tempat sujud. Dia akan panjang takbirnya, Allahu Akbar. Masa itu ramai makmum yang belum lagi imam habis menyembah Allah Akbar, dia pun Allah Akbar, dah turun ikut imam bergerak. Makmum pula muda-muda, sehat-sehat pula tu. Bukanlah kata imam tu tak sehat, tapi dah longgar-longgar dah tutupnya dah. Pergerakannya tu lambat. Rupa-rupa makmum bergerak cepat, imam masih on the way, makmum dah tercacat dari tempat sujud. Kenapa macam itu? Sebab dia tak sabar, makmum tak sabar. Tak sabar nak tunggu imam habis menyebut Allahu Akbar. Cuba tolong habiskan dulu, biar tunggu sabar sikit, biar imam habis menyebut Allahu Akbar. Bila dah akbar tu maknanya anggota imam dah sempurnalah dalam sujud tu, dahi dah cecat buat sujud, dah habis menyebut takbiratul intiqal. Masa tu bila imam dah habis menyebut Allahu Akbar, barulah makmum menyebutnya dan turun kepada sujud. Itu cara nak mengikut imam sujud. Oh, saya sangat rindu benda ni berlaku di kita ni lah, masjid Batak Arifin ni. Imam masih on the way, makmum dah bergerak. Imam masih on the way, makmum dah bergerak. Ulama' kata memang sembahyang kamu tak batal. Sembahyang kamu tak batal. Ya, Imam Syekh Arsyad Al-Banjari menyebut dalam kitab Sabilun Tadin, maka tiada ngapa, kata dia, lembut bahasa, tiada ngapa. Tapi menyamai perbuatan dan begitu, itu dikatakan muqaranah. Menyamai imam bergerak, dia pun bergerak, adalah makruhun fil jamaah yasqutu fadilatah. Tidak mengapa sembahyangnya tak batal, tapi gugur fadilat sembahyang berjamaahnya. Sembahyangnya tak batal, yang batal fadilat sembahyang berjamaah tu, yang 27 rakaat tu gugur. Dan bila itu dilakukan, dua kemungkinan pasti akan berlaku. Kemungkinan yang pertama, makmum tu kalah, imam itu menang. Itu tak apalah. Tapi kemungkinan yang kedua, imam pula yang kalah, makmum pula yang menang. Imam masih on the way, makmum dah tercacat dari tempat sujud. Tetapi kalau mengikut peraturan, hadis peraturan untuk sujud ni ada satu hadis tetap khas nak jelaskan tentang sujud saja. Hadis riwayat daripada Barra bin Azib, kunna nusalli khalafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala sami'allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna zahrahu hatta wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jabhatahu 'alal ard. Barra bin Azib menyebut bahawa kami para sahabat sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sudah i'tidal menyebut sami Allahu liman hamidah,
Rabbana walakal hamd, maka Nabi pun menyebut takbiratul intiqal untuk turun pada sujud. Allahu Akbar. Masa Nabi menyebut takbiratul intiqal turun pada sujud itu, apa yang makmum buat? Apa yang sahabat-sahabat tu buat? Ini dikhabarkan oleh Barra bin Azib. Ketika itu lam yahni ahadun minna zahrahu, tidak ada seorang daripada kami kalangan sahabat yang membongkokkan badan bergerak untuk ikut Nabi sujud. Tak ada seorang pun. Semuanya berdiri tegak tunggu Nabi bergerak seorang. Berapa lama nak tunggu? Hatta wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jabhatahu 'alal ard, sehinggalah Nabi cecahkan dahinya di tempat sujud. Nabi dah cecah dahi tempat sujud, dah berhenti menyebut takbiratul intiqal, maka barulah ketika itu semua sahabat menyebut takbiratul intiqal dan bergerak sama dalam saf. Allahu Akbar. Tak ada yang dahulu, tak ada yang kemudian, sama bergerak. Kalau peraturan itu diikut, dipatuh sampai kiamat, tak ada kes makmum potong imam. Mustahil makmum boleh potong imam kalau peraturan diikut. Kenapa mustahil? Sebab imam dah sampai tempat sujud, baru makmum bergerak. Tetapi yang jadi masalahnya sekarang ni, imam belum sampai dahi cecah tempat sujud, makmum dah mula bergerak. Saya merasakan tempat kita yang minta maaf lah, bukan tempat kita, bahasa Arabik, bahkan semua masjid-masjid yang sengaja berbuih dah mula bercakap jangan buat benda macam itu. Nabi tak suka, tapi tak menjadi juga. Cuba kita tengok sembahyang Isyak nanti macam mana. Masa cakap ni macam-macam faham, anggap dia faham. Nanti bila sembahyang Isyak tak terpacul tu. Nasib baik dia jauh dengan saya. Kalau dekat dengan saya terajak. Kalau sebelah saya lah katakan. Allah. Itu cara nak ngikut, bukan sebarang ikut. Kita pinjam kata-kata Ustaz Azhar Idrus. Dia punya perbandingan senang. Tunggu imam buat, baru makmum buat. Itu bahasa Ustaz Azhar Idrus. Dia nak kupas, nak sarah tentang hadis itu. Tunggu imam buat. Maksud tunggu imam buat, tunggu sempurna anggota imam, baru makmum bergerak. Itu tunggu imam buat, baru makmum buat. Saya tak akan jemu bercakap benda ni, terus bercakap sampai mati. Itu antara jihad yang saya kena bawa pada semua masjid. Tunggu imam buat, baru kita buat. Itu syarat kedua. Yang pertama, wajib makmum mengikut imam. Macam mana nak ikut? Rujuk pada sabda Nabi, hadis Nabi itu. Satu lagi saya nak bacakan hadis. Ada 5 benda yang Nabi cukup benci dilakukan oleh makmum ketika dia berjamaah. Ketika dia mengikut imam ni, syarat kudah yang kedua mengikut imam, ada 5 benda yang cukup Nabi benci dilakukan oleh sahabat. Sahabat, apatah lagi kita pun macam itu jugalah. Kalaulah Nabi ada bersama kita sembahyang Isyak tu nanti, Allah lihatnya pergerakan kita. Kelima-lima yang Nabi benci tu ada pada kita. Menangis Nabi. Oh macam ini rupanya, mak aku kat batak Arabi sembahyang gitu. Menangis dia. So dia pesan cukup-cukup pada sahabat, jangan buat 5 benda ni pada sembahyang berjamaah. Aku tak suka, aku benci. Sembahyangnya tu tak batal, sebab hanya sekadar Nabi tak suka ya, tapi gugur fadilat sembahyang berjamaahnya itu. Siap habis ni kita berhentilah kan, dah kentung dah bunyi, dah kerantung dah bunyi dah. Apa hadisnya tu tuan-tuan? Yang 5 benda Nabi tak suka kita buat. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ayuhan nas, inni imamukum. La tu jangan. La tasbiquni birruku' wala bisujud wala bil qiyam wala bil qu'ud wala bil insiraf. Ni 5 benda ni Nabi tak suka makmum buat. Kalau dibuat juga tak tahulah macam mana nak ngamborkan. Dah Nabi tak suka tu janganlah buat. Alah dah lama buat, dah 30 tahun dah buat, dah ubah. Walaupun 30 tahun 40 tahun buat macam ubah, supaya Nabi tidak terus membenci umatnya yang buat 5 benda ni. Kita berhentilah. Kalau bertobat, tobatlah. Ya Allah, aku tobatlah dengan kesalahan aku melakukan 5 benda yang Nabi benci dalam sembahyang berjamaah. Yang pertama, la tasbiquni birruku'. Jangan kau kejar aku masa aku nak turun pada rukuk. Jangan makmum kejar imam ketika nak rukuk. Nak selamatkan supaya jangan mengejar, macam mana? Rujuk pada hadis Abu Hurairah tadi. Idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'. Apabila imam rukuk, adalah kamu rukuk, tetapi jangan kamu bergerak rukuk sehingga anggota imam sempurna dalam rukuk. Anggota imam dah sempurna dalam rukuk, imam dah berhenti menyebut takbiratul intiqal, baru makmum turun bergerak pada rukuk. Iaitu kalau dah buat macam itu bukan la tasbiquni itu sudah terkeluar daripada mengejar. Sudah betul dah peraturan itu. Nabi dah sampai rukuk, dah sampai anggota dalam rukuk, baru makmum berat. Itu dia. Jangan imam masih on the way turun pada rukuk, makmum dah Allah Akbar rukuk. Itu cukup dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kebencian itu, Syekh Jalaluddin Abdul Rahman Asyuti Asy-Syafi'i wafat pada tahun 911 Hijrah. Dalam kitab besarnya Al-Ashbah wa Nazair menyebut kullu makruhin fil jamaah yasqutu fadilataha. Semua benda yang makruh dalam sembahyang berjamaah menggugurkan fadilat solat berjamaahnya. Antara tu imam masih on the way turun pada rukuk, imam dah turun bergerak, itu makruh berjamaah sudah berlaku, yasqutu fadilataha, gugur fadilat sembahyang berjamaahnya yang 27 tu. Sembahyangnya sah tapi tak dapat pahala berjamaah. Ambilkan minyak mutu, minyak kereta datang masjid, hidup sembahyang kat rumah je lah. Kalau macam tu datang ke masjid tak dapat pahala berjamaah. Minyak mutu, ambilkan bereh. Orang kita kata ambilkan bereh kan. Allahu Akbar. Itu larangan pertama. Jangan kejar makmum, jangan kejar imam masa nak turun pada rukuk. Yang kedua, makmum jangan kejar imam ketika nak turun pada sujud. Tunggu imam sempurna dalam sujud, barulah kau mensafikan, kau bergerak untuk sujud. Macam hadis Barra bin Azib tadi. Nabi dah cecah dahi tempat sujud, dah berhenti menyebut takbiratul intiqal, baru makmum menyebut takbiratul intiqal itu dan turun kepada sujud. Itu cara nak ikut sujud. Jangan imam masih on the way, makmum dah bergerak. Itu dikata mengejak imam. Benci sangat Nabi pada perbuatan itu. Allahu Akbar. Segera nampak Yang ketiga, jangan kejar aku masa aku nak berdiri tegak. Ya. Kalau 4 rakaat tu, 4 kali lah Nabi berdiri tegak, 3 kali lah. Ya, rakaat pertama dah memang sudah berdiri tegak dalam takbiratul ihram. Siap rakaat pertama pada sujud yang kedua Nabi pun Allahu Akbar berdiri tegak. On the way daripada duduk kepada berdiri tegak tu jauh, maka takbirnya pun panjang sikit lah. Allahu Akbar nak berdiri tegak. Selagi imam belum habis menyebut takbiratul intiqal, jangan makmum menyebutnya. Tunggu imam selesai menyebut Allahu Akbar. Bila dah Allahu Akbar itu maknanya imam anggotanya sudah sempurna dalam qiyam, sudah sempurna berdiri tegaknya. Ketika itu barulah makmum Allahu Akbar bangun berdiri tegak. Jangan kata aku masa aku nak berdiri tegak. Kalau imam masih on the way bergerak berdiri tegak, tiba-tiba makmum sudah bergerak untuk ikut berdiri tegak, itu makmum mengejar imam, nama dia yasqutu fadilataha, gugur fadilat berjamaah.
Itu yang ketiga. Yang keempatnya, wala fil qu'ud, jangan kacau aku masa aku nak duduk. Ada berapa duduk dalam sembahyang? Duduk antara dua sujud, duduk iftiras untuk apa itu, tasyahud awal, duduk istirahat, duduk tasyahud akhir. Itu duduk itu jangan dikejar. Tunggu imam dah selesai menyebut takbiratul intikal untuk duduk, baru makmum menyebutnya dan bergerak untuk duduk. Itu yang keempat yang Nabi benci, supaya jangan dibuat benda itu. Jangan bergerak, jangan mengejar masa nak duduk. Dan yang kelima, jangan mengejar aku masa aku nak bagi salam. Wala fil insiraf, jangan kejar aku masa nak bagi salam. Macam mana yang dikatakan tidak mengejar bagi salam? Merujuk kitab-kitab yang lain, contohnya macam kitab Fathul Mu'in bahasa Arab, dan kitab itu sekarang sudah ada terjemah dalam bahasa Melayu. Tengok macam mana makmum nak memulakan bagi salam ketika berjamaah. Ringkas kata dalam kitab itu menyebut, hendaklah makmum menunggu imam selesai salam yang kedua, baru makmum memberi salam. Sabar juga, kena tunggu imam salam yang kedua, baru makmum mula bagi salam. Kalau imam salam yang pertama, makmum pun salam yang pertama, tak batal semayangnya. Tapi makruh fil jamaah sudah berlaku. Yasqutu fadilatah, gugur fadilah semayang berjamaah. Kenapa gugur? Sebab nanti akan berlaku insiden muka dengan muka antara sahabat. Sahabat makmum, ada seorang salam ke kanan, ada seorang sudah salam ke kiri. Bayangkanlah, seorang salam ke kanan, seorang salam ke kiri, bertemu muka dengan muka. Oh, lepas rasa rindu, dah dapat bertemu muka katanya. Itu 5 benda tu yang Nabi cukup tak suka, benci, karahiyah fil jamaah. Jangan kita lakukan. Walaupun sembahyangnya tak batal, tetapi gugur fadilat berjamaah. Itu dia secara umum. Maksud daripada perkara kedua, makmum wajib mengikut imam. Ya, secara umum. Secara perincinya kita akan baca lah 1, 2, 3 tu kita akan baca. Tapi bukan sekarang, to be continue next minggu depan ya. Ada satu lagi waktu kita baca. InsyaAllah kita akan baca isi pada syarat yang kedua, makmum wajib mengikut imam. Yang saya sebut panjang lebar tu tadi hanyalah gambaran umum macam mana yang kita nak kata wajib makmum mengikut imam. Bukan sebarang ikut, tapi Nabi dah tunjuk macam mana nak mengikut. Patuhilah dengan apa yang ditunjuk oleh Nabi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, sekarang ni masalahnya bila imam nak sujud, daripada berdiri nak sujud, kita makmum mengikut setelah makmum, setelah imam sempurna sujud. Jadi imam sujud, dia tu baca tasbih, kita baru nak bergerak, kita baru nak masuk dua, dia nak Allahu Akbar. Itu yang kadang-kadang nampak macam walaupun kita tak baca pun tak apa, tapi tak sedap sunat tu kena baca sunat 3 kali. Kadang makmum imam sampai dia terus baca tasbih, kita baru nak bergerak. Kita sampai situ, kita baru nak masuk dua, Allahu Akbar. Itu pula imam bagi masa kepada makmum supaya dia dapat tasbih sempurna. Itu juga dengan dua tu gitu. Okay. Yang saya nampak itu soalan itu menggambarkan imam itu sembahyangnya macam pelsit. Minta maaf saya gunakan macam pelsit ya. Laju. Kita masih bergerak untuk turun pada sujud, tidak Allahu Akbar, dah duduk antara sujud. Aku terajang pula si imam nanti ni. Imam dalam meraihkan makmum. Sebab imam kena tahu makmum tidak boleh turun pada sujud sehingga badan kamu tu sempurna dalam sujud. Baru imam bergerak. Baru saja imam nak bergerak, baru saja makmum nak bergerak, dia sudah Allahu Akbar duduk antara sujud. Ini imam yang tidak meraihkan makmum nama dia. Dia melepaskan dia punya hak ya. Dia tak tengok belakang tu tengah buat apa, sedang buat apa dia tak tengok. Jangan jadi imam macam itu. Ada tanda imam kena terajam dia makmum dia. Ya, bagus soalan itu. Imam janganlah
terburu-buru duduk antara sujud, genapkanlah tasbihnya itu 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dalam-dalam tu nilailah makmum tu dah bertenang ke belum. Kalau rasanya masih cacat marbah, masih ada bergerak turun, jangan, boleh sambung lagi sikit, jadikan 5 kali. 3 jadikan 5, tapi tak perlu 5 lah. Kalau 3 dibaca secara tartil. Tartil tu bacaan je kendak gitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, yang panjang dipanjang. Subha tu kena baca panjang 2 rakaat. Subhana rabbiyal a'la, a'la tu panjang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau baca dengan tertil macam itu, dengan tajwid lagi, ya, 2 rakaat yang ada huruf alif itu, baca 3 kali cukuplah. Makmum dah selesai dah, dah turun dah sujud dah. Okey. Tapi jadi masalah ni, itu kata macam persik, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. 3 kali baca tu senapas ya. Lagipun tak nampak di mana huruf mat pada subhana, di mana huruf mat pada a'la, tu di mana? Diterajang habis huruf mana? Betul kebacaan itu bila sudah membuang atau menafikan satu huruf mat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, bacaan subhana rabbiyal a'la panjang, tapi diterajangnya habis. Kalau imam ada cakap macam itu, tolong sediakan jawapan ketika dihisab dari akhirat esok. Al-imamu dhamin, imam itu akan ditanya kesempurnaan sembahyangnya ketika dia menjadi imam. Maksud dhamin itu mas'ul yaumal qiyamah an tamami solatih. Di akhirat besok para imam akan ditanya oleh Allah tentang kesempurnaan ketika dia menjadi imam itu. Jangan makmum masih bergerak pada sujud, dia dah bangun untuk duduk antara 2 sujud, kelang kabut si imam. Kelang kabut si makmum. Betul kan jujur, soalan tu cantik. Nangakan pada makmum dah betul lah, sebab dia bergerak bila dah imam habis membaca takbiratul intiqal. Itu betul lah. Cuma jadi masalah imam pula. Kita baru nak bergerak, dia dah Allahu Akbar duduk antara 2 sujud. Ini imam yang tidak meraihkan makmum namanya. Dia dengan hati dulu ya. Dah lah kalau nak terkentul kok, terkentul lah sangat. Nak cepat semuanya. Tak usah tunggu, kentul lah kamu. Nanti ada orang ganti nanti. Kentul lah, keluarlah tunggu semuanya. Jangan ditunggu, ditahan. Oh, dalam makruh ditahan tu. Biar dia kentut tahu, nanti ada orang ganti. Siapa nak ganti? Orang yang berdiri dekat belakang dia tu. Itu sebab orang berdiri dekat belakang tu kena imam juga. Ada Pak Bilal lah. Jangan mengalah pula duduk kat belakang dia. Sekali membaca macam mana orang kat belakang boleh jadi imam. Mengalah. 2 orang mengalah duduk belakang imam. Jangan pergi dia duduk belakang imam. Kau jauh sikit lah. Kau jauh sikit. Tak cakap pun tak berpegang tangannya, tarik ke tempat jauh. Dia terbujuk firman dia. Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Sembahyang ni semakin kita kaji, semakin banyak sangat benda yang belum tahu ya. Kalau kita tak kaji, seolah-olah kita semua dah tahu. Itu masalah. Mengajilah sembahyang sampai dibonjok dia orang, berhenti. Sampai kita mati baru kita berhenti. Sebelum mati jangan berhenti, jangan berhenti belajar tentang bab sembahyang. Ini masih dalam pergerakan asas zahir, belum dah sampai pada khusyuk. Tazallul, macam mana nak tazallul, nak khusyuk? Allah, masih jauh gitu tentang ilmu sembahyang. Kita masih dalam zahir itu pun belum kena lagi, belum nak betul sangat. Wallahu a'lam bishawab. Sebarang kesilapan dan mohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf atas kesilapan bahasa, tutur kata, tersasul kata dan sebagainya. Kita tangguhkan majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.